Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tengah hari yang mulia ini, kita akan sedikit berkongsi tentang kehebatan solat berjemaah. Kehebatan solat berjemaah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila engkau wahai Muhammad berada di dalam kalangan mereka, lalu engkau mendirikan solat dengannya, yakni menjadi imam, maka hendaklah satu puak daripada mereka berdiri bersama-sama mengerjakan solat bersamamu. Dalam surah An-Nisa ini jelas menunjukkan kepada kita isyarat daripada Allah sendiri. Apabila Nabi berkumpul dengan para sahabat, maka isyaratnya solat berjemaah. Supaya Nabi berdiri, Nabi jadi imam, dan ada sebahagian daripada sahabat, yakni yang berkesempatan untuk mengerjakan salat secara berjemaah bersama-sama. Dan dari sini juga kita maklum bahawa solat sunat, solat berjemaah ini adalah satu daripada perkara yang sunnah. Mengerjakan solat secara berjemaah adalah sunnah. Sunnah besar Nabi SAW, yang mewarisinya para sahabat, para tabi'in, dan akhirnya ianya terus diamalkan oleh orang-orang soleh setelahnya. Jadi kalau kita hendak masukkan diri kita, kelompokkan diri kita dalam golongan-golongan yang seiring dengan orang-orang soleh, para itba'ut tabi'in, para sahabat tadi, maka mereka ini akan bersungguh-sungguh untuk mengerjakan sunnah yang besar ini, iaitu solat secara berjemaah. Dalam hal solat secara berjemaah, sebenarnya ianya tidak tertakluk kepada solat fardu semata-mata. Kita boleh, dalam fiqh sebut, kita boleh melaksanakannya untuk solat sunat yang lainnya. Boleh pergi kepada solat duha, boleh solat tahajud, solat hajat dan sebagainya. Kerana kita mengambil keumuman daripada solat sunat itu, Nabi sebut, kalau kamu ada hajat, untuk solatlah 2 rakaat. Kalau kamu ada masalah, solatlah 2 rakaat. Maknanya merujuk kepada solat sunat. Dan dalam hadis lain juga disebutkan bahawa apabila berkumpul 40 orang berdoa, maka pasti akan ada salah satu daripada orang yang 40 tu yang merupakan kekasih Allah, Allah akan makbulkan doa itu. Sebab itu bila berdoa, solat sunat, solat hajat dan sebagainya, maka kalau boleh seramai mungkinlah kita kumpulkan orang, seramai mungkinlah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hajat itu tercapai. Apa sahaja kita dalam suasana kampung kita ni, kalaulah ada sebarang hajat, tolong nyatakan kepada pengerusi, kepada imam. Jangan segan, jangan malu. Sakit ke, kan? Hajat peribadi ni saya sebut ni, bukan hajat umum, hajat peribadi. Sakit ke, anak susah ke, nak masuk sekolah dan sebagainya, apa saja hajat, datanglah ke masjid, terbuka pintunya. Datanglah ke masjid, sebutkan hajat, minta tolong imam, tolong sembahyang hajat. Dan jangan segan, walaupun kita tak bawa roti ke, tak bawa makanan nak bagi sedekah orang, minta tolong sembahyang hajat tu, tak apa. Sebab mungkin hari ni orang tolong kita, hari-hari lain kita tolong orang dan sebagainya. Itu recycle yang berlaku bagi masyarakat yang ada ukhuwah Islamiah yang kuat, yang mana ianya bermula daripada rumah Allah, daripada masjid. Yang jadi masalah kalau kita segan. Sebab apa? Aku datang masjid pun jarang. Jangan. Mungkin itu menjadi asbab kita untuk rapat dengan masjid. Nah, ada masalah walaupun ianya bersifat peribadi, datanglah ke masjid, minta tolong, kita sembahyang hajat sama-sama. Baik. Solat adalah ibadat yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim sejak akil baligh. Dilakukan 5 kali sehari semalam mengikut waktu yang telah ditetapkan. Ibadat ini adalah arahan Allah dan disiplin harian kepada setiap Muslim supaya sentiasa taat dan ingat kepada Allah. Jadi ibadat solat yang kita lakukan 5 waktu, 5 kali sehari semalam, sebagai suatu latihan disiplin kita kepada Allah. Disiplin yang macam mana? Kena ingat. Kita ni Allah cipta supaya kenal kepada Dia, supaya sentiasa ada Allah dalam hati kita, supaya ingat kepada Dia. Jadi disiplinnya daripada 5 waktu sehari semalam ini. Dan lagi seronok, lagi bersemangat kalau ingatan ini kita buat bersama-sama, iaitu dengan cara berjemaah. Kerana kita umumnya, kita ini makhluk sosial. Makhluk sosial ini dia perlu beramai-ramai. Bila buat ramai-ramai, kita akan jadi semangat. Kalau buat seorang-seorang, biasanya kita hanyut. Kalau semangat, bila beramai-ramai, kita akan saling tertolong antara satu sama lain. Bila ada sebarang kekurangan, akhirnya semuanya selamat sampai. Tetapi kalau seorang-seorang, belum tentu. Istilah tadi apa dia? Hanyut. Belum tentu. Nah, jadi nak selamat dengan keadaan kita ni, baiklah kita beramai-ramai. Nabi Muhammad SAW mula mendirikan solat berjamaah
setelah peristiwa hijrah. Selama 13 tahun berada di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat tanpa berjemaah. Kerana tidak wajib ataupun tidak satu yang rutin Nabi berjemaah. Kerana sahabat menunaikan solat itu di rumah masing-masing. Kecuali ada ketikanya. Contoh waktu Nabi berada di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, kan, waktu peristiwa dakwah dan sebagainya tu kan. Jadi waktu berkumpul tu, waktu solat adalah solatnya di situ. Ataupun solat Nabi, dalam riwayat cerita Nabi solat berjemaah yang tidak ramai. Maksud berjemaah ni berjemaah tidak ramai. Kadang-kadang Nabi solat berjemaah dengan Sayyidina Ali di rumah Abu Talib, di rumah pak saudara Nabi. Nabi solat, Abu Talib tengok perhati, Nabi buat apa ni dengan Sayyidina Ali. Sampai ke sudah siap semayang, tanya, buat apa ni? Semayang. Nabi pun cerita Allah ni apa, semua Nabi ceritalah. Akidah kami tadi solat menyembah kepada Allah, Allah Tuhan yang mencipta seluruh alam, yang menjadikan kita, yang kekal abadi, yang ada dunia akhirat. Kita hidup ada dunia ada akhirat, diceritakan. Lalu Abu Talib berpesan kepada Rasulullah, kepada Nabi, wahai Muhammad, tetapkanlah pendirianmu, kuatkanlah pendirianmu, kerana perbuatan ini, perkara ini pasti akan ditentang oleh kaum Quraisy. Sayyidina Abu Talib sendiri pesan ataupun nasihat, bahkan menjadi pendorong kepada Nabi supaya tetap kuat kukuh. Walaupun kita tahu bahawa akhirnya dalam riwayat yang sampai kepada kita, Sayyidina Abu Talib sampai ke akhir hayat tidak mengucap 2 kalimah syahadat. Baik, tetapi tetap menyokong perjuangan ataupun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berpindah ke Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mula menunaikan solat berjemaah secara tekun bersama para sahabat. Solat yang pertama apa dia? Solat Zuhur. Solat yang pertama difardukan kepada kita, solat Zuhur. Pergi ke asar dan akhir sekali baru subuh. Baik. Solat berjemaah banyak kelebihan, banyak hadis yang menceritakan. Maksudnya kan? Baik. Jadi solat berjemaah melebihi solat bersendirian sebanyak 27 darjat kali ganda. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Baik. Solat seorang 1, solat ramai-ramai 27 walaupun 2 orang. Dia dipanggil berjemaah. Jadi kalau akal yang logik kita, akal sehat kita pasti menyatakan 27 lebih banyak daripada 1. RM27 dengan RM1 confirm banyak RM27. Maka akal sihat akan menyatakan lebih baik kita melakukan yang lebih banyak dengan pekerjaan yang sama, tetapi bayaran atau nilai yang pahala yang lebih banyak, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita, tetapkan kita termasuk dalam golongan yang dapat mengerjakan sunnah Nabi yang besar ini. Wallahu taala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi